Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-28. Insya-Allah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-29 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Wahai orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, nescaya Dia memberikan kamu petunjuk yang membezakan antara yang benar dengan yang salah dan menghapuskan kesalahan kamu serta mengampunkan kamu. Sesungguhnya Allah mempunyai limpah kurniaan yang besar. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa perkataan yukaffir diambil daripada perkataan kafara yang bermaksud menutup. Perkataan ini digunakan dalam Al-Quran melalui pelbagai bentuk sebanyak 14 kali selain daripada perkataan kafarat. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, terdapat 4 kali perkataan ini digandingkan dengan syarat melakukan amalan soleh atau meninggalkan dosa besar, iaitu ayat ke-31 surah An-Nisa, ayat ke-7 surah Al-Ankabut dan ayat ke-9 surah At-Taghabun. Seterusnya, daripada 14 kali tersebut, didapati bahawa 13 daripadanya dirangkaikan dengan perkataan as-sayyi'at, manakala baki satu lagi daripada 14 tersebut menggunakan perkataan aswa'alladhi amilu, di mana pada hakikatnya ia semakna dengan as-sayyi'at atau dosa-dosa kecil. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahawa dosa-dosa kecil seseorang itu ditutupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui amalan soleh yang dilakukannya. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, bertakwalah kepada Allah di mana sahaja kamu berada dan iringilah kesalahan dengan kebaikan, maka nescaya kebaikan itu akan menghapuskannya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi melalui Abu Dzar radhiyallahu anhu. Sidang pendengar yang dimuliakan, Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-29 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa jika seseorang mukmin itu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti segala perintahnya serta menjauhi larangannya, maka nescaya Allah akan menjadikan baginya cahaya matahari yang hanya dapat dicapai dengan jalan ketakwaan. Melalui cahaya mata hati yang dianugerahkan tersebut,
maka Allah akan menghapuskan segala kesan akibat daripada perbuatan dosa yang telah lalu. Selain itu, Allah juga akan mengikis dosa tersebut dan mengampuninya, serta memasukkan seseorang mukmin itu ke dalam syurganya. Sesungguhnya Allah mempunyai keutamaan yang besar. Menurut Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi lagi, dalam ayat sebelum ini, Allah menjelaskan bahawa anak-anak dan harta benda adalah fitnah, iaitu ujian dan cubaan. Manakala dalam ayat ke-29 ini pula, Allah menyuruh kita supaya bertakwa, iaitu suatu amalan yang dapat menyelamatkan kita daripada sikap berpihak kepada salah satu golongan kerana dipengaruhi oleh hawa nafsu. Manakala Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-29 surah Al-Anfal ini menyatakan bahawa ayat ini menjelaskan kepada orang yang beriman mengenai kelebihan takwa. Seperti mana yang telah diketahui, maksud takwa ialah memelihara hubungan yang baik dengan Allah. Jika kita bertakwa kepada Allah, maka kita akan dianugerahkan dengan pembeza, iaitu Al-Furqan. Di sini kita akan mendapat 3 perkara. Pertama ialah iman, yang bermaksud percaya. Kedua ialah takwa, yang bermaksud berbakti atau memelihara hubungan dengan Allah. Ketiga ialah Al-Furqan, yang bermaksud kemampuan untuk membezakan antara yang baik dengan yang buruk, antara yang bermanfaat dengan yang mudarat, dan antara yang hak dengan yang batil. Sesungguhnya Al-Furqan ialah buah daripada takwa, dan takwa pula adalah hasil daripada iman. Al-Furqan ialah alat utama dalam mencapai hidup yang bernilai. Apalah artinya hidup kita jika tidak membezakan antara yang baik dengan yang buruk? Apabila iman bertambah, maka bertambahlah takwa dan bertambah halus pula kekuatan Al-Furqan yang ada dalam jiwa kita. Sesungguhnya orang mukmin dan muttaqin mempunyai penilaian yang sangat halus dan tinggi terhadap segala perkara. Mereka mempunyai kecerdasan yang tinggi. Bahkan tinggi pula kebudayaan mereka. Jiwa mereka umpama seperti radar bagi sebuah pesawat, di mana ia berfungsi untuk mengetahui wujudnya ancaman dan bahaya di hadapan yang harus dihindarkan. Sehingga apabila dibandingkan antara kata hatinya dengan ayat Allah, maka terdapat keserasian. Kerana itulah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu diberikan gelaran yang mulia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Faruq. Ini kerana dalam jiwanya terdapat radar Al-Furqan. Menurut Hamka lagi, takwa juga bermaksud takut serta memelihara diri daripada perkara syirik, maksiat dan fitnah. Dalam konteks kemasyarakatan pula, takwa membawa maksud berwaspada terhadap musuh yang mengganggu agama, berwaspada daripada tipu daya syaitan, berwaspada daripada pujuk rayu wanita, berwaspada daripada pengaruh anak-anak dan fitnah harta benda, serta berwaspada dalam segala aspek kehidupan. Oleh itu, melalui amalan takwa, jiwa manusia akan menjadi lebih terlatih. Dan apabila lahirnya Al-Furqan pula, maka jiwa jadi lebih bersinar serta dapat melihat perkara yang baik dengan yang buruk. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir bagi ayat ke-29 surah Al-Anfal menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-29 surah Al-Anfal ini memberi ingatan kepada orang yang beriman supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana melalui sifat takwa, Allah akan mengurniakan kepada orang beriman petunjuk yang dapat membezakan antara yang benar dengan yang salah,
menghapuskan dosa orang beriman dan memberikan keampunan kepada mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai limpah kurniaan yang sangat besar. Sedang pendengar yang dimuliakan, jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, masih terdapat di kalangan orang Islam yang melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, pendedahan aurah wanita secara terbuka di khalayak ramai, percampuran antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram, hiburan yang melampau batas, muzik dan nyanyian yang melalaikan, melakonkan adegan yang tidak sepatutnya dalam lakonan, menormalisasikan LGBT dan transgender, melakukan perbuatan rasuah, mengamalkan sihir dan ajaran sesat, perbuatan buli dan menzalimi orang lain, saling memfitnah dan memburuk antara satu sama lain, berjudi, berzina dan sebagainya. Seolah-olah mereka tidak takut kepada Allah dan balasan azab siksaannya sama ada di dunia maupun di akhirat. Sedangkan masyarakat kita sudah melalui musibah bencana alam seperti banjir yang melanda negara dan musibah wabak COVID-19 masih lagi belum berakhir. Seakan-akan segala musibah yang melanda negara ini masih belum dapat memberikan kesedaran dan keinsafan kepada mereka supaya berhenti daripada melakukan larangan Allah. Tidak cukupkah lagi dengan segala musibah yang melanda negara? Adakah kita mahu menambah lagi kemurkaan Allah? Ingatlah, sesungguhnya dengan bertakwa kepada Allah serta mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, kita akan mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah serta terhindar daripada azab siksaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hashr ayat ke-18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri manusia memerhatikan apa yang dia telah sediakan daripada amalannya untuk hari esok, iaitu hari akhirat, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha meliputi pengetahuannya terhadap segala perbuatan yang kamu lakukan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yazlimuh wa la yakhzuluh wa la yakzibuh wa la yahqiruh. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa marrat bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslim. Kullul muslimi 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Janganlah kamu saling dengki-mendengki. Janganlah kamu saling tipu-menipu. Janganlah kamu saling benci-membenci. Janganlah kamu saling memusuhi. Dan janganlah sebahagian daripada kamu berjual beli ke atas sesuatu jualan orang lain yang sedang ditawar jualannya. Tetapi jadilah kamu semua hamba Allah yang bersaudara. Sesungguhnya seseorang Muslim itu ialah saudara kepada Muslim yang lain. Maka jangan menzaliminya, jangan membiarkan dia dizalimi, jangan menipunya dan jangan menghinanya. Sesungguhnya takwa itu berada di sini, iaitu baginda menunjukkan ke arah dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah bagi seseorang itu dianggap berbuat jahat apabila dia menghina saudaranya yang Muslim. Sesungguhnya setiap Muslim ke atas Muslim yang lain adalah haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-29 surah Al-Anfal ini ialah
Pertama, setiap Muslim hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu berasa takut kepada Allah dan azab siksaannya. Sifat takwa ini dapat dibuktikan dengan mentaati suruhan Allah dan menjauhi larangannya, melakukan amalan soleh, berzikir kepada Allah, beristighfar dan bertaubat kepadanya. Kedua, jangan sesekali melakukan larangan Allah, sama ada melalui perbuatan maupun percakapan. Ini kerana setiap perbuatan keji, dosa, maksiat dan kemungkaran yang dilarang oleh Allah akan dibalas dengan azab siksaannya, sama ada di dunia maupun di akhirat. Sidang pendengar yang dimuliakan, sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.